Kita kena pergi balik kepada premis Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa bahawa pertuduhan liwat terhadap dia, meliwat kaki tangan dia sendiri, Saiful, sebagai satu konspirasi kerajaan untuk menjatuhkan dia. Pertama yang kita perlu faham, kes ini berbeza dengan kes dahulu kerana Saiful ni adalah kaki tangan dia. Dia yang temuduga, dia yang pilih, dia yang gajikan, dia yang meletakkan position Saiful dalam pejabat dia. Dan dia baru beberapa minggu Saiful bekerja dengan di pejabat dia, dia telah bawa Saiful ke Hong Kong, ke Bangkok, ke Singapura. Jadi persoalan yang saya rasa rakyat dah matang sekarang. Kita tak boleh perbodohkan rakyat dengan kenyataan seperti itu, kerana rakyat akan tanya, siapa yang bayar tambang Saiful semua? Siapa yang bayar gaji Saiful? Takkan kerajaan kot. Kalau Anwar berkata mendakwa bahawa kerajaan yang bayar, saya ingat dia perlu diperiksa mental dia tu. Kan? Jelas bahawa dalam kes Saiful ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Dia yang lantik, dia yang gajikan dan dia yang bawa berjalan. Kan? Malahan kami semasa dalam PKR pun, saya ingat lagi kami bangkitkan soalan, siapa yang biaya perjalanan Saiful mengikut dia ni, atas kapasiti apa? Okey, itu satu. Kedua sekarang ni isu yang menjadi pertikaian berkaitan dengan DNA. Kita tak mahu sentuh soal mahkamah. Tapi sekarang ni yang menjadi isu ialah dia mendakwa dia diperangkap ataupun dianiaya. Dianiaya. Isu dia simple je. Apa yang ditemui di dalam Saiful bukannya DNA. Ini kena faham. Yang banyak orang keliru sekarang ni, tak macam kes Azizan dulu. Masa saya sendiri jadi peguam, dalam kes Azizan yang ditemui atas tilam tu ialah DNA. Tapi sumber DNA tu tak dapat dibuktikan. Walaupun ahli kimia kata sumber DNA tu adalah air mani, tetapi bila kami minta sampel tu, dia kata tak ada. Dan dia dah musnahkan. Dan bila kita tanya dia, mana dia tahu tu adalah air mani, dia kata polis bagi tahu. Berbeza. Maknanya sumber DNA tu tidak diketahui semasa kes Azizan. Dalam kes Saiful, yang ada ditemui bukannya DNA. Yang ditemui ialah kesan simen, kesan air mani. Kesan air mani itulah yang digunakan untuk diuji DNA. Dan didapati bahawa ianya adalah DNA seorang lelaki Y, bersumberkan kepada sampel air mani. Okey. Sekarang ni yang jelas faktanya, di dalam dubur Saiful ada air mani. Dan air mani itu digunakan untuk mendapatkan sampel DNA. Okay. Anwar menyatakan bahawa itu diplan oleh siapa kita tak tahu. Persoalannya, siapa yang nak plan air mani yang baru di dalam Saiful? Satu. Kedua, kalau betul bagilah DNA. Kalau Anwar dakwa yang DNA Y daripada kesan air mani itu bukan dia, senang saja jawapan dia, bagi sajalah. Malahan sebenarnya ini adalah peluang terbaik Anwar untuk membuktikan kesucian dia. Dia tak bersalah. Jadi bagi saja DNA. Apa yang jadi masalah besar sangat sampai tak mau jadi DNA? Kan? Dahlah, pada saya sebut dalam tulisan saya kata dahlah, sumpah pun tak nak. Sumpah walaupun mufti Perlis cadang kepada dia suruh bersumpah, dia kata Syekh Yusof Qaradawi tak bagi. Sekarang DNA dia kata Syekh Kapal tak bagi. Kan? Ini bukan soal. Ini soal nak menentukan bersalah atau tidak. Bukan soal mahkamah. Soal dia punya dakwaan sendiri. Sepatutnya Anwar melompat ambil peluang. Macam mana kita tengok macam orang-orang dia melompat tunjuk cek go bola apa semua bila dia ada. Nampak? Nampak double standard. Dalam kes ni kalau betul bukan, beranilah. Berani, tunjukkan keberanian, kejujuran, berdepan dengan kebenaran, bagi saja. Kalau terbukti yang DNA dia daripada darah dia tak sama dengan DNA Y yang dijumpai daripada air mani dalam dubur Saiful tu, tak dijumpai, ini pada saya lah boleh menumbangkan kerajaan. Sebab orang akan hilang kepercayaan pada kerajaan.
Anwar bercita besar untuk jadi Perdana Menteri. Ini peluang terbaik dia sebenarnya. Kalau dia betul. Persoalan sekarang ni, kenapa tak berani? Ketidakberanian Anwar ni menimbulkan satu persepsi yang tak baik, menyebabkan rakyat berpandangan negatif pada dia. Itu satu. Tapi yang lebih penting pada saya, Anwar satu hal, dia mungkin ada masalah peribadi dia, tapi penyokong-penyokong tu, pada saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dalam PAS, takkan tak nampak kan? Nak tunggu apa? Takkanlah nak bagi DNA tu pun konspirasi kerajaan. Apa kena-mengena dengan kerajaan? DNA tu darah daripada dia. Kalau nak, dalam mahkamah, doktor cucuk darah tu, ambil, biar mahkamah sign darah tu, ni darah Anwar. Kalau takut sangat. Tapi kenapa kita menjadi begitu buta sampai kita jadi, dalam Quran dia sebut sumum bukmu umyum fahum. Kita jadi pekak, kita jadi buta, kita jadi bisu. Kerana apa? Kan? Ini kesilapan yang dibuat oleh Yahudi dan Nasara dulu. Bila datang kebenaran Rasulullah, mereka mengambil sikap pekak, bisu dan buta. Dan akhirnya mereka musnah. Jadi kita tak nak lah, sahabat-sahabat kita dalam PAS dah berjuang lama. Kenapa tak mau berdepan dengan kebenaran? Yang paling penting kebenaran, bukan politik. Jangan letak politik sebagai Tuhan kita. Saya pernah sebut, mempertuhankan politik. Jangan sampai mempertuhankan politik. Sebab politik ni hanya alat saja untuk mendapat Islam, bukan matlamat. Dalam situasi ini, adakah kita boleh katakan PAS mempertuhankan politik? Saya khawatir akan ada tanggapan seolah-olah ada segelintir, bukan semua. Sebenarnya grassroots kita pergi tak macam tu. Tapi ada segelintir di kalangan kepimpinan PAS yang meletakkan politik sebagai keutamaan. Matlamat mendapat Putrajaya sebagai keutamaan. Bukan lagi dakwah Islam, bukan lagi menggunakan politik sebagai medium untuk berdakwah. Tetapi politik itu sendiri dah jadi matlamat. Ini yang kita khawatir. Itu yang khawatir. Takutlah menjadi mimpi bertawan Putrajaya sebagian daripada orang. Saya khawatir ada segelintir kepimpinan PAS yang berkiblat kepada Anwar ni, dibuai oleh mimpi indah Putrajaya. Ini yang kita khawatir. Yang kita khawatir bukan mereka. Mereka nak hancur dengan Anwar, itu masalah mereka. Tapi kenapa nak hancurkan PAS? Okey.